Percubaan. Baik, buka muka surat. Baik, buka muka surat 69 ya. Malam ni hadis yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab 100 hadis pengubatan Nabi ataupun Tibun Nabawi, Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Wahyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, barisan tuan-tuan Imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi apa tu? Alhamdulillah. Syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya nikmat kurniaan Allah ke atas hidup kita di dunia ini terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak. Subhanallah. Antaranya nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, iaitulah nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Ya, apa maksud
manusia melupakan nikmat sehat dan waktu lapang. Maksudnya manusia itu ketika sehat, ketika ada kelapangan waktu, sentiasa menangguh-nangguhkan ibadah, sentiasa menangguh-nangguhkan amal soleh, ya. Nantilah tunggu dah pencen, ya, baru nak pergi masjid. Nantilah tunggu dah pencen, baru nak mengaji fardu ain. Nantilah semua nanti, Masya Allah, ya. Kesihatan yang Allah bagi, kelapangan waktu Allah bagi, dipersia-siakan, ya. Dia lakukan perkara-perkara duniawi yang tak memberi faedah untuk hari akhirat. Masya Allah. Melainkan kalau buat pekerjaan duniawi sebagai jambatan menuju akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang cocok tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat, ya. Masya Allah. Dan antara nikmat paling banyak yang kita perolehi setiap hari pun, kita dapat menikmati nikmat yang berupa rezeki. Sebab rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan, yakni infak, itu saja. Selebihnya belum tentu lagi rezeki kita. Barangkali namanya harta kita, tapi belum tentu lagi rezeki kita. Subhanallah, ya. Masya Allah. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat pemberiannya. Masya Allah. Dan bumi Malaysia yang tercinta ini diperkaya dengan pelbagai nikmat, terutamanya nikmat berupa makanan dan minuman. Hingga kan orang dekat Afrika banyak mati kerana kebuluran dan kelaparan. Kita dekat Malaysia pun banyak mati, tapi bukan sebab kelaparan dan kebuluran, tapi sebab terlebih makan. Masya Allah, terlebih makan. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak mensyukuri nikmat yang namanya makanan dan minuman tadi, yang melimpah-limpah Allah kurniakan ini? Macam mana kita nak mensyukuri? Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah olehmu dan minumlah olehmu, akan tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi cara kita nak bersyukur atas nikmat berupa makanan dan minuman, iaitulah pertama, makan semua yang halal. Sebab yang Allah halalkan itu banyak, sedangkan yang Allah haramkan itu sedikit. Yang sedikit ini saja kita jangan sentuh. Yang banyak tadi boleh sahaja, ya. Tapi Allah pesan, Allah bagi tahu, wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Pertama, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Masya Allah. Kalau kita makan juga, tanda kita tak bersyukur atas nikmat berupa makanan dan minuman. Termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan itu, bukan saja makan benda-benda yang diharamkan, bahkan makan rasuah, makan riba, makan harta anak yatim, makan hak orang dengan tidak sebenar. Itu semua termasuk dalam perkara yang diharamkan, yang melampaui batas. Yang kedua, tanda kita nak mensyukuri lagi nikmat berupa makanan dan minuman. Yang kedua, jangan makan sesuatu yang bersifat syubhah. Syubhah ni samar-samar, tak pasti halal ke ataupun haram. Kita pun ragu-ragu. Kalau terjadi situasi begini di hadapan mata kita, nak buat macam mana? Kita pun halal ke tak halal, haram ke halal, kita pun was-was. Pesan Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Itu lebih selamat, ya. Kerana Nabi SAW berpesan, wa man waqa'a fi syubhah waqa'a fi haram. Barang sesiapa yang terjebak dengan perkara-perkara yang syubhah, yang sama-sama tadi, yang tak pasti tadi, sesungguhnya ditakuti dia terjerumus ke lembah yang haram, ya. Jadi untuk menjadikan kita orang yang warak, orang yang warak bukan saja dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, bahkan dia juga meninggalkan sesuatu yang syubhah, yang sama-sama yang ragu-ragu dia tinggalkan. Itu dia orang yang warak. Kerana itu saja yang dapat menyelamatkan agama kita dan juga kehormatan diri kita. Subhanallah. Yang ketiga, macam mana lagi tanda kita nak mensyukuri nikmat-nikmat berupa makanan dan minuman, ya. Yang ketiga, maksud wala tusrifu, jangan melampaui batas, itu ialah
jangan makan berlebih-lebihan, ya. Jangan makan berlebih-lebihan. Masya Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, tak ada kantung yang lebih buruk pada seseorang anak Adam mengatasi perutnya. Cukuplah dia mengambil beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak dapat, maka jadikan 1/3 bahagian perut untuk makanan, 1/3 bahagian perut untuk minuman, 1/3 bahagian perut untuk pernafasan, ya. Begitulah, ya. Sebagaimana sabda-sabda yang lain, ya, daripada Nafi' radhiyallahu anhu menceritakan, Ibnu Umar tak akan makan melainkan setelah didatangkan orang fakir miskin untuk makan bersama-sama dengannya. Pada suatu hari aku pun mendatangkan seorang lelaki miskin untuk makan bersama-sama dengan Ibnu Umar. Tiba-tiba lelaki itu makan banyak sangat. Lalu Ibnu Umar pun berkata kepadaku, wahai Nafi', lain kali kau jangan bawa lagi lelaki ini makan bersama-sama denganku, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati ab'a. Orang mukmin makan dalam satu perut, manakala orang kafir makan dalam 7 perut, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dulu ada seorang lelaki makan begitu banyak sekali. Pada suatu hari lelaki ini memeluk agama Islam. Lalu dia pun makan sedikit sahaja. Aku pun mengkhabarkan perihal lelaki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin makan dalam 1 perut, manakala orang kafir makan dalam 7 perut. Apa makna 1 perut? Apa makna 7 perut? Ini ialah nisbah perbandingan kadar pengambilan makanan antara orang mukmin dengan orang kafir. Maknanya kalau orang kafir makan banyak sangat, tiba-tiba kita orang mukmin pun makan banyak seperti mana mereka makan, maka tak ada bezalah antara cara makan orang mukmin dengan orang kafir. Nampaknya sama saja. Sepatutnya mesti ada beza. Maknanya kalau orang kafir makan banyak sangat, kita orang mukmin tak boleh makan banyak seperti mana mereka makan. Kita kena makan sedikit saja ataupun bersederhana, ya. Subhanallah, itulah kaedahnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya, mudarat akibat terlalu banyak makan, ya. Mudarat akibat terlalu banyak makan. Yang pertama, banyak makan menjadikan kita malas untuk beribadah, ya. Kelazatan, kenikmatan, kesedapan ibadah tu hilang, Masya Allah, ya. Yang kedua, banyak makan menjadikan kita malas berfikir, terutama tentang kebesaran Allah, ya, terutama tentang ilmu fardu ain, ya, ilmu fiqh, ilmu faraid, semualah. Juga masalah ummah, malas kita nak fikir ni. Apa nak mikir ni, mikir ni, kan bahasa apa tu, mikir ni, perak kot. Yang ketiga, banyak makan menjadikan orang itu banyak tidur. Ya Allah, tidur paling sedap bila kita banyak makan, ya. Subhanallah. Yang keempat, apabila kita banyak makan, maka akan mengundang pelbagai penyakit. Masya Allah, ya. Sebab bila banyak sangat makan, maka gula banyak masuk dalam badan, garam banyak masuk dalam badan, kolesterol banyak masuk dalam badan. Semua bahan-bahan sintetik, pengawet, perisa tambahan, pewarna masuk dalam badan. Maka beresikolah badan kita, ya, untuk terkena penyakit. Sebab organ-organ kita tu dia ada had untuk nak memproses sesuatu. Kalau terlebih had, dia pun boleh jam, ya. Subhanallah. Tapi kalau kita makan sedikit atau bersederhana, maknanya gula yang masuk dalam badan pun sedikit ataupun sederhana, garam yang masuk dalam badan pun sedikit ataupun sederhana, ya. Kolesterol yang masuk dalam badan pun sedikit ataupun sederhana, bahan-bahan sintetik pun begitu. Maka memungkinkan organ-organ dalam tubuh badan untuk nak memproses dan mengenyahkan kesemuanya itu dengan sempurna. Masya Allah, ya. Jadi kalau rasa-rasa nak umur panjang, nak sihat, ya, kita jagalah kesihatan, ya. Subhanallah. Kenapa pepatah Arab ada menyatakan al-aqlus salim fi jismis salim, akal yang sihat letaknya pada tubuh badan yang sihat. Namun persoalan umur itu Allah dah catat sejak lauhun mahfuz, ya. Sebab sakit bukan syarat untuk mati. Berapa ramai orang yang segar bugar sihat walafiat tahu-tahu dah mati.
Tua bukan syarat untuk mati, kerana berapa ramai orang yang muda belia tahu-tahu dah mati, ya, mungkin aksiden ke, renjatan elektrik ke, kena panah petir ke, apa sajalah, ya. Subhanallah. Jadi untuk apa kita sihat ni? Masya Allah, ya. Orang kafir mereka sihat kerana mereka nak umur panjang, walaupun sebenarnya umat Muhammad mana ada umur panjang. Tapi kita orang Islam, orang mukmin, kita nak sihat kerana nak menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu niat kita, ya. Sebagaimana matlamat penciptaan manusia atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan daku, ya. Subhanallah. Begitulah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebut ilmu kesihatan menduduki tangga kedua terpenting lepas ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain nombor 1. Sebab kalau tak ada ilmu fardu ain, macam kita kena ibadah, macam mana kita nak menyembah Allah? Itu nombor 1. Nombor 2 penting lepas ilmu fardu ain, ilmu kesihatan. Sebab apa ilmu kesihatan? Ialah kalau tak sihat, macam mana nak solat sempurna? Kalau tak sihat, macam mana nak pergi haji, nak pergi umrah? Sebab itu penting sebenarnya. Sebab sihat ini merupakan amanah daripada Allah Ta'ala, ya, yang perlu kita pelihara, kita jaga. Tapi kita dah pelihara, kita dah jaga, sebagaimana pepatah Arab menyatakan, bukan pepatah Arab, tapi dipinjam dalam bahasa Jawa, ada meminjam. Bahasa Jawa meminjam, kata-katanya berbunyi begini: prevention is better than cure. Itu bahasa Jawanya. Sebenarnya orang Jawa minjam daripada kalimah Arab, iaitu al-wiqayah khairum minal ilaj. Maknanya mencegah lebih baik daripada merawat, ya. Tapi kita dah jaga ni, dah cegah apa semua ni, kena juga penyakit, ya. Masa tu barulah dianjurkan untuk kita berubat, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaan, setiap penyakit pasti ada ubatnya. Dalam hadis yang lain, ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shifaan, Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan bersama turunnya penyakit itu ada penawarnya, ada penyembuhannya, ada ubatnya. Subhanallah, ya. Jadi begitulah sebagai mukadimah. Bukan apa usah cerita ni, sebab dulu lepas Ramadan pun boleh tahan, ya. Iftarnya, morinya kadang-kadang, walaupun itu Ramadan, tapi kadang berlaku juga pembaziran. Masuk Syawal pula, ya Allah, rumah terbuka sana sini, kadang rumah tu tertutup, pintunya ketuk, tok tok tok, Assalamualaikum, buka pintu, silakan masuk. Open house juga namanya, macam-macam hidangan. Ya Allah, kita pula membujur lalu melintang sapu, semua kita sebat, termasuklah paku, kayu, besi dan batu. Batu jambu batu, paku pucuk paku, besi belimbing besi, kayu ubi kayu. Dahsyat, ya. Masya Allah. Lepas tu habis Syawal, masuk Zulqaidah. Hari tu ada cuti seminggu lebih, cuti sekolah. Masa tu, ya Allah, jemputan kenduri kahwin sana sini, utama hari Sabtu Ahad. Kerana satu hari sampai 5-6 jemputan kenduri kahwin, tak menang tangan, ya. Kita pun penuhi semua undangan, semua pun kita makan, ya. Kita memang banyak pantang, tapi pantang jumpa semua kita sebat, ya. Subhanallah, ya. Lepas habis pula Zulqaidah, masuk pula Zulhijjah, lepas tu Idul Adha. Bila kita Idul Adha, raya pertama Idul Adha, sup tulang. Maklum kita korban melapah di pihak surau An-Nur buat sup tulang. Sup tulang bermangkuk-mangkuk kita makan. Raya kedua pula sup ekor, Masya Allah, ekor pula. Raya ketiga sup daging, ya Allah. Raya keempat sup gearbox, sampai banyak kereta hilang gearbox, manusia makan gurau saja. Sebab akhir sekali dah nak habis Idul Adha, tersilap makan, kaki berdenyut, nyut nyut nyut, seakan-akan dia berkata go out, go out, go out. Rupanya gaut. Gaut. Subhanallah. Jadi kalau gaut nak buat macam mana, tuan-tuan? Mudah saja. Untuk luaran, ambil limau nipis, perah pada kapur sirih. Kapur sirih tu diperah limau nipis, sebatikan, sapu pada bahagian yang berdenyut, yang sakit tadi. InsyaAllah dalam masa beberapa minit akan ada kelegaan, sebab dia mengecut, ya. Itu dari sudut luaran.
Kalau dalam laman antaranya boleh amal minum lemon setiap pagi, ya. Tapi kalau berani ya, waktu sembelih lembu tu, sebaik saja sembelih, congkel matanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, ya. Potong sedikit, terus sedut air dia, air mata tu, air mata lembu. Rasa apa? Jangan tanya Ustaz. Ustaz tak pernah cuba lagi, ya. Katanya ini antara petua untuk nak meredakan gout, ya. Ada berani? Subhanallah. Halal ke Ustaz? Halal lah. Lembu tu dah sembelih. Lainlah kalau lembu hidup kita congkel matanya, itu haram lah, kan. Lembu dah sembelih, apa masalah? Cuma berani tak berani, ya. Orang Jepun makan ikan mentah, relax je, okey je. Subhanallah. Baik, itu antaranya, ya. Lepas tu orang gaut juga dari segi pengamalan, elok amal minum air nenas, ya. Makan nenas, minum air nenas, bagus untuk orang gaut, ya. Subhanallah. Sebab nenas ni banyak enzim. Satu lagi, amal minum lemon, lemon campur madu. Sebab lemon dia asid, tapi bila dia masuk saja dalam usus bertukar menjadi sifat alkali, ya. Orang gout ini sebab lebihan asid urik. Jadi bila asid urik bertemu dengan alkali bertindak untuk meneutralkan asid tadi, ya. Itu antara beberapa tips lah, ya. Banyak lagi sebenarnya, ya. Subhanallah. Dan ulam pula kalau ada gout, elok amal pucuk betik. Orang Banjar kata kastila, tu bahasa Banjarnya, ya. Pucuk betik. Memang baik. Kalau berani makan mentah, terbaik. Kalau tak berani, celulah dari panas, ya. Paling kurang pucuk betik, dia pahit-pahit kelat. Itu ubat gout, ya. Jangan takut, kena berani makan. Ustaz memang makan. Subhanallah, pucuk betik, ya. Jadi keamalan boleh, tak ada masalah. Baik, subhanallah. Dan kalau daun betik tu kita campur dengan, orang sebut singkong, bahasa Jawanya singkong, pucuk ubi, lepas tu buat macam kerabu sikit, ada santan, makan selalu, insya-Allah. Kalau tidur malam, nyamuk tak berani gigit, ya. Dracula tak ada, ya. Dracula, nyamuk tak berani gigit sebab mungkin darah kita pahit agaknya. Betul. Kalau kita selalu makan pucuk betik yang dicampur dengan singkong, bilik tu banyak nyamuk. Kita tidur beberapa orang, 3 orang kawan lagi memang menggelupur dia, nyamuk sana sini, tak boleh nak tidur dia. Kita relax je, nyamuk tak berani gigit kita. Subhanallah. Subhanallah, ya. Tapi kalau tuan-tuan lebih berani, kalau nak masuk hutan, minum air putar wali ataupun patah wali ataupun bakar wali. Ada banyak nama. Putar wali, jangan putar alam sudah, ya. Subhanallah. Sebab dia pahit betul. Kalau berani minum, nyamuk tak berani gigit kita, tuan-tuan. Pahit kot darah kita. Subhanallah. Cuma tuan-tuan, herba-herba yang bersifat pahit ni tak boleh diamal setiap hari, ya. Tak boleh diamal setiap hari sebab dia akan memekatkan darah kita. Yang bersifat pahit ni dia akan memekatkan darah, ya. Sebab kalau darah terlebih pekat pun bahaya juga. Jadi Nabi menyebut dalam hadisnya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu sederhana, pertengahan. Itu yang terbaik. Hatta kurma walaupun sunnah, kan, banyak khasiat, tapi kalau kita makan terlebih banyak pun boleh memudaratkan, ya. Ahsan paling baik 3 biji, maksimum nak makan juga 7 biji, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maksudnya barang siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji tamar ajwa, nescaya pada hari tersebut dia tak akan terkena sihir dan tak akan terkena keracunan, ya. Masya Allah, 7 biji. Jadi minimum sebagai sunnah 3 biji, maksimum 7. Kalau kita makan sekaligus 70 biji, Ustaz pun tak pasti apa akan terjadi. Yang pasti akan mengundang mudarat, ya. Semua perkara, kalau berlebihan, dia tak jadi bagus. Walaupun benda tu halal, makan nasi, tapi sampai 7 kali tambah, setiap kali tambah setinggi gunung Everest, rasanya bermasalah juga. Dia boleh menjadikan hukum tu jatuh haram sebab mendatangkan mudarat, ya. Masya Allah. Baik, jadi malam ni insya-Allah hadis 70, muka surat 69, tajuknya wabak ta'un, ya. Wabak ta'un.
Syukur dia kita Malaysia rasanya dah tak ada dah wabak taun dululah ya. Cuma dah tak timbul wabak taun, timbul wabak-wabak lain, wabak Covid ya. Akan datang ni tak tahu lagi lah apa pula istilahnya. Macam-macam istilah ya. Dulu H1 apa? H1N1 apa? H1 dah lupa nak datang Covid dah lupa lah apa H1. Ustaz pun tak ingat dah kan. Lepas tu adalah yang nipahnya, yang apa macam-macam lah. Akan datang, percayalah ada lagi tahap apa benda wabak yang tak pernah dengar nama sebelum ni. Siapa sangka Covid satu dunia tuan-tuan. Kita tak pernah terfikir sebelum ni. Ya Allah, sampai orang semua tak berani keluar rumah apa semua, tak pernah terfikir sejak lahir sampai sekarang ni. Maknanya subhanallah ya, itulah antara tanda-tanda akhir zaman ya, dunia kita dah tua. Baik, hadis ke-70 wabak taun. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamata ibni Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taun rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israil aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Baik, terjemahannya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun adalah azab yang dihantar Allah kepada suatu kaum dari kalangan Bani Israel atau orang-orang sebelum kamu. Jika kamu mendengar taun tersebar di sesebuah negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan jika ia telah tersebar di satu negeri sedang kamu berada di dalam negeri tersebut, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Bad'i Al-Khalq hadis Al-Ghar. Baik, subhanallah ya, faham ya hadis ni? Maksudnya kalau kita dalam perjalanan nak pergi ke satu negeri, dapat berita dekat sana tersebar wabak taun, kita jangan masuk negeri tersebut. Dan kalau kita berada dalam negeri yang sedang tersebar wabak taun, kita jangan keluar daripada negeri tersebut. Masya Allah, maknanya di kuarantin ya. Subhanallah. Itu skop yang lebih besarlah negeri. Boleh dikecilkan lagi macam Covid hari itu kan. Contohnya area mana, zon merah contoh. Jadi orang zon merah dia tak boleh ke mana-mana, duduk je lah ya, betapa di kuarantin di situ. Orang luar pula jangan masuk dalam zon merah, begitu ya. Tu kuarantin namanya, Masya Allah ya. Baik, okey. Tapi semenjak wabak Covid merebak menular tempoh hari, semakin ramai rakyat Malaysia, umat Islam lah khususnya, lebih memahami kepada hadis ini. Dulu kita tak pernah terdengar hadis ni, tapi sejak wabak tu jadi alhamdulillah semua dapat ilmu ya. Kita pun itu rupanya ada hadis, Nabi pernah bagi tahu macam ni rupanya ya. Subhanallah. Baik, hadis ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisargha laqiyatu umara'ul ajnadi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabuhu fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Qala Ibnu Abbas faqala Umar ud'u li al-muhajirin al-awwalin fada'ahum fastasharahum wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bisyami fakhtalafu faqala ba'duhum qad kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu wa qala ba'duhum ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Faqala irtafi'u anni thumma qala da'u li al-ansara fada'awtuhum fastasharahum
fasalaku sabilal muhajirina wakhtalafu kakhtilafihim faqala ratafi'u anni thumma qala da'u li man kana hahuna mim masyakhati quraishin mim muhajirati al-fathi fada'autuhum falam yakhtalif minhum alaihi rajulani faqalu nara an tarji'a bin nasi wala tuqdimahum ala hadzal waba'i fanada Umar fin nasi inni musabbihun ala zahrin fa asbahu alaihi qala Abu Ubaidah ibnu Jarrah afiraran min qadarillahi faqala Umar law ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillahi ara'aita law kana laka ibilun habaqat wadiyan lahu udwatani ihdahuma khasibatun wal ukhra jadbatun alaysa in ra'aital khasbah ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadbah ra'aitaha biqadarillah qala faja'a Abdurrahman ibnu Auf wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi faqala inna 'indi fi hadha 'ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu qala fahamidallaha Umaru thumma sarafa. Ya, panjang hadis ni, subhanallah ya. Hadis sahih ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Baik, Ustaz terjemahkan hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah keluar menuju ke Syam. Hinggalah apabila sampai di Sargha, ia ditemui oleh ketua turus angkatan tenteranya, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan teman-temannya, di mana mereka memaklumkan kepadanya bahawa wabak taun telah melanda Syam. Syam ni kalau dulu antaranya Syria ya. Dia bumi Syam ni dia Syria, Palestin, Jordan. Itu kira bumi Syam. Dulu sebut Syam. Ibnu Abbas bercerita lagi, Umar lantas berkata kepadanya, panggillah untuk bertemuku golongan muhajirin generasi awal Islam. Ia pun memanggil mereka. Umar meminta pandangan mereka dan ia memberitahu mereka bahawa wabak taun telah melanda Syam. Golongan muhajirin berbeza pandangan sesama mereka. Sebahagian berkata, kita telah keluar untuk melaksanakan suatu urusan. Kami berpandangan tidak perlu untuk kita berpatah balik. Sebahagian lain pula berkata, bersama kamu ialah saki baki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpandangan tidak wajar kamu mendedahkan mereka kepada wabak tersebut. Jadi ada dua pandangan. Pertama, suruh terus saja pergi sebab dah pertengah jalan. Yang kedua pula kata tak wajar mendedahkan mereka daripada terkena wabak tersebut. Jadi ada dua pandangan. Kemudian Umar pun berkata, bersurailah kamu dariku. Ia pun menyuruh dipanggil pula golongan Ansar. Tadi golongan Muhajirin, ini golongan Ansar. Aku pun memanggil mereka. Mereka pun sama seperti Muhajirin, iaitu berbeza pandangan sesama mereka. Umar berkata, bersurailah kamu dariku. Berikutnya Umar memberi arahan, kamu panggil untuk bertemuku sesiapa yang masih ada di sini
dari kalangan orang-orang tua Quraisy yang berhijrah ke Madinah selepas pembukaan Mekah. Aku pun memanggil mereka. Siapa aku ni? Siapa? Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Baik. Aku pun memanggil mereka. Mereka tidak berbeza pandangan di hadapan Umar, di mana mereka berkata, kami berpandangan kamu hendaklah membawa pulang orang ramai dan jangan mendedahkan mereka kepada wabak tersebut. Ada sahabat yang lebih berusia lah, lebih veteran ya. Jadi mereka ni tak berselisih, sama pandangan mereka. Maka maknanya jangan dedahkan rombongan ni kepada penyakit yang tahun yang merebak dekat Syam tadi. Pandangan mereka sepakat sama. Maka Umar pun bercakap di hadapan orang ramai, aku akan bermusafir pulang pada pagi besok dan hendaklah kamu semua turut bermusafir, yakni pulang. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, apakah ini tidak bermakna kita lari dari takdir Allah? Umar membalas, sepatutnya orang seperti kamu tidak bercakap seperti itu, wahai Abu Ubaidah. Ya, kita lari dari satu takdir Allah kepada satu takdirnya yang lain ya. Pindah tu pun takdir juga ya. Tidakkah jika kamu mengembala untamu di padang rumput yang subur, kamu mengembalanya dengan takdir Allah? Begitu juga jika kamu memilih untuk mengembalanya di tanah yang kering, kamu juga mengembalanya dengan takdir Allah. Masya Allah ya. Ibnu Abbas bercerita lagi. Ibnu Abbas cerita, hadis ni panjang. Ibnu Abbas yang cerita, tiba-tiba ketika itu muncullah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang tadinya menghilangkan diri atas beberapa urusan ya, beberapa urusannya. Ia lantas bersuara, Abdurrahman bin Auf bersuara, padaku ada ilmu tentang masalah ini. Abdurrahman bin Auf kata, padaku ada ilmu tentang masalah ini. Okey, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya, jika kamu mendengar berita tentang wabak di satu tempat, jangan kamu tampil memasukinya. Namun jika wabak itu berlaku di tempat di mana kamu berada, janganlah kamu keluar menjauhkan diri dari tempat itu. Ini yang Abdurrahman kongsikan apa yang dia pernah dengar Nabi SAW bersabda ya. Umar lantas memuji Allah, alhamdulillah, dan beredar pulang ya. Jadi Umar berpuas hati dengan jawapan Abdurrahman bin Auf tadi. Masya Allah ya. Jadi Umar dia tak buat pendapat sendiri. Umar dia minta pandangan ramai. Subhanallah. Akhirnya dapat kesimpulan yang meyakinkan, barulah diikut pendapat itu. Dia tak buat keputusan sendiri, walaupun Umar ketua ya, khalifah. Masya Allah. Berkata Abdullah bin Amir, Umar pun pulang dari Sarghah. Berkata pula Salim bin Abdullah, sesungguhnya Umar mengambil tindakan pulang kerana hadis Abdurrahman bin Auf tadi ya. Abdurrahman bacakan sabda Rasulullah tadi. Kerana itulah Umar pulang ya. Masya Allah, subhanallah. Sahih Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Jadi tuan-tuan faham ya hadis ni? InsyaAllah faham ya. Masya Allah, subhanallah ya Rabb. Kesimpulannya, kalau kita nak pergi satu tempat, dapat berita tempat tu tersebar satu wabak, tak kira lah wabak COVID ke, taun ke, apa lagi, malaria ke, denggi, apa sajalah kan, kita dapat berita tu, jangan masuk tempat tersebut. Dan orang yang berada di tempat itu pula, dalam kawasan wabak tu,
dia jangan keluar daripada tersebut. Dia kena kuarantinkan diri, ya. Subhanallah. Jadi ni ada hadisnya, ada asas, ya. Sebenarnya banyak sains, banyak ilmu-ilmu kedoktoran diambil daripada ilmu-ilmu Islam, ya. Semua ada sandarannya. Subhanallah. Maknanya Nabi boleh sebut perkara ni 1400 lebih tahun yang lalu, dalam zaman yang tak ada makmal, tak ada eksperimen nak buat kajian tu R&D ni. Macam mana Nabi boleh tahu, ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bercakap melainkan dia merupakan wahyu daripada Allah. Sains hari ini membenarkan semua hadis-hadis Rasulullah, ya, yang berkaitan dengan perubatan, kesihatan dan sewaktu dengannya. Baik, subhanallah, Ustaz kira setakat ni sajalah, ya, untuk perkongsian malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.